Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk di kompetisi 2, sambungan kompetisi 2 yang lepas, mendirikan keperluan pembaikan peralatan elektronik, modul ETN 2023, pembaikan peralatan elektronik industri. Okey, untuk kompetisi 2 ni kita lihat topik yang ketiga, iaitu teknik mengesan dan menganalisa kerosakan, ya. Teknik ini agak penting juga untuk kamu sebelum kamu buat kerja-kerja mengesan kerosakan peralatan elektronik. Kita mesti tahu bagaimana kaedah-kaedah yang digunakan. Okay, kita lihat cara mengesan kerosakan peralatan elektronik biasanya berpandukan pada kegunaan alat tersebut. Sebelum mengesan kerosakan, kita harus mengetahui fungsi asas sesuatu peralatan itu. Dari sini kita akan dapat menganalisa apakah kerosakan atau simptom peralatan tersebut. Okey, antara teknik atau kaedah yang digunakan untuk mengesan kerosakan adalah seperti berikut. Ni bahagian ni penting, ya. So kamu kena ingat teknik atau kaedah yang digunakan untuk mengesan kerosakan. Yang pertama, kita ada mengesan simptom. Yang kedua, kita ada teknik surihan dan suntikan isyarat. Yang ketiga, kita ada mengukur voltan. Yang keempat, mengukur kerintangan atau sambungan dalam litar. Yang kelima, mengesan dengan cara fizikal. Okey, mengesan simptom. Apa dia mengesan simptom? Simptom merupakan suatu tanda luar biasa yang terdapat pada objek yang hendak dikesan. Okey, jadi awak mesti tahu apa simptom dia. Okey, seorang juruteknik harus mempunyai pengetahuan tentang operasi dan fungsi sesuatu alat. Jadi sebelum kita nak mengesan kerosakan, kita kena tahu apa fungsi alat tu. Contoh, seorang pengguna, kerosakan alat terima radio hanya dapat dikesan jika bunyi tidak normal atau tidak bunyi langsung. Okey, kalau pengguna macam orang awam biasa, pengguna dia kalau radio dia rosak, dia cuma tahu bila dia on radio tak ada kesan apa-apa, suara tak ada ataupun bunyi tidak normal. Tapi seorang juruteknik boleh mengagak di bahagian mana yang rosak jika alat itu tiada bunyi. Nampak perbezaannya di situ. Pengguna biasa dia cuma tahu, oh radio dia rosak, tak ada bunyi, tak ada suara. Tapi seorang juruteknik, bila dia tahu radio tu tak ada bunyi atau tiada suara, dia tahu bahagian mana yang rosak, dekat mana yang rosak, dia tahu. Okey, contoh kita kena tahu, contoh saya bagi dekat jadual 1 menunjukkan simptom yang diperolehi dan fungsi sesebuah alat. Maknanya bila kita sebut peralatan ni, awak tahu apa dia punya, bila kita on awak tahu apa yang terhasil daripada peralatan tersebut. Contoh TV warna, bila kita on TV warna, simptom pada TV warna ialah mesti gambar warna dan ada suara. Okey, kemudian radio, mesti ada suara stereo. Kemudian osiloskop, mesti dekat ada paparan pada skrin. Kemudian penjana audio, mesti ada keluaran isyarat audio. Jadi yang kamu mesti tahu fungsi-fungsi peralatan tersebut masa dia berada dalam keadaan baik. Maksud yang ni, masa dia berada dalam keadaan baik, kamu tahu TV warna, dia fungsi dia kalau kita on, dia mesti ada apa? Mesti ada gambar, warna dan suara. Kalau radio mesti ada suara. Dua-dua speaker mesti bunyi, itu maknanya stereo. Kemudian osiloskop mesti ada paparan pada skrin dia. Penjana audio mesti mengeluarkan isyarat audio. Okey. Teknik yang kedua ialah teknik surihan dan suntikan isyarat, di mana bila kita tahu simptom peralatan yang rosak, kita boleh jangka bagaimana yang mengalami kerosakan. Contohnya, alat terima radio yang tiada suara atau bunyi, tidak kedengaran di speaker, tetapi penunjuk bekalan kuasa dia ada. Maknanya dekat lampu penunjuk yang LED, bila kita on sesuatu peralatan, dia akan menyala. Maknanya litar tu bekalan kuasa dia ada, cuma dia tak ada keluaran. Okey. Kemudian di sini kita boleh katakan bahawa speaker atau penguat kuasa atau kawalan tone atau kawalan bahana volume control mengalami masalah. Sebab bila kita nak kesan, nak mencaki sesuatu litar radio itu rosak, kamu kena ingat balik gambar rajah blok radio. Apa yang ada dekat gambar rajah blok radio, kamu kena ingat, kamu kena tahu. Okey. Jadi kalau dekat lampu penunjuk dia menyala,
Maknanya automatik kita tahu bekalan ada masuk dalam litar tersebut. Tapi kenapa dia tak ada suara? So kita boleh syak bahagian rosak sama ada speaker rosak atau bahagian penguat kuasa audio atau column tone atau column badan dia yang mengalami kerosakan. Okey. Jika litar skematik tidak ada, maknanya awak punya peralatan radio tu awak tak ada litar skematik. Pilihan lain adalah dengan menyurai litar di bahagian penguat audio tersebut. Contoh dekat PCB litar tersebut, kita boleh surai kat situ ya. Okey. Litar skematik adalah sangat penting untuk menunjukkan nombor komponen dan sambungannya. Jadi kalau ada litar skematik radio tu, mudah pada kita untuk rujuk komponen bahagian mana yang rosak dan sambungan litar tersebut. Tapi jika tak ada, kita boleh surai terus di bahagian katalah kita kata di bahagian penguat audio mengalami kerosakan. Kita boleh terus surai di PCB litar radio tersebut dengan merujuk komponen. Biasanya nombor komponen dia akan sama. Kalau bahagian audio bermula daripada nombor 2, jadi setiap komponen yang bermula daripada nombor 2 itu ialah bahagian audio. Okey, ini akan mempercepatkan proses suraian litar atau mengesahkan kerosakan pada komponen jika kita ada litar skematik. Kalau tak ada, kamu surailah dekat PCB radio tu. Okey, juruteknik yang berpengalaman biasanya menggunakan teknik ringkas iaitu meneliti litar skematik dan terus kepada simptom. Jadi kalau kita dah tahu dia tak ada bunyi, kita dah syak bagaimana. Sama ada speaker atau bahagian penguat audio. Terus saja kita pergi dekat bahagian tu. Okey. Seterusnya, tadi kita pergi kepada apa tu? Surihan litar. Teknik surihan. Teknik yang kedua tadi apa? Teknik surihan dan suntikan isyarat. Jadi macam mana surihan litar tercetak ni? Iaitu berapa peraturan harus ditentukan sebelum surihan litar dibuat. Jadi kena tentukan berapa peraturan ni sebelum kita surai litar. Pertama, dia ada 3 peraturan. Pertama, kita tentukan punca masukan dan keluaran litar. Kemudian kita tentukan punca bekalan dan bumi. Yang ketiga, kita tentukan nombor komponen. Okey, surihan boleh dimulakan dari titik masukan. Jika sukar ditemui kerana lebih dari satu masukan, kita boleh memulakan dari bahagian keluaran. Okey, contoh pada litar gambar raja 1 ni, gambar raja litar 1 disurai menjadi litar skematik pada gambar raja 2. Okey. Ini gambar raja litar 1 di mana papan litar sebenar. Okey. Kemudian ini bentuk litar dan bentuk litar di PCB peralatan tersebut. Kemudian gambar raja 2 ini ialah skematik litar. Bila litar tu kita dah tukar kepada litar skematik. Okey, jadi kalau awak lihat dekat IC 401 ini ada nombor 765. 7, 6 dan 5 di mana ini ialah bahagian masukan. Dan dekat sini yang ada VV ini ialah bahagian keluaran. Jadi bila daripada litar tercetak ni, ini gambar 1 ni ialah litar tercetak, gambar raja 2 ni adalah skematik litar. Bila kita nak tentukan di mana bahagian masukan, seperti saya cakap tadi, nombor 7, nombor 6 dan nombor berapa ni? Bahagian masukan. Nombor 8. 8, 7, 6, 5 ialah bahagian masukan ni. Dia start daripada 8. Kemudian 7, 6, 5 ada bahagian masukan. So ini 7, 6, 5 ini adalah bahagian masukan. Dan bahagian keluarannya ialah di sini, V-coil. Okay. Alright, lepas tu kita kata, macam saya kata tadi, nombor komponen, kita boleh gunakan nombor komponen untuk tahu dia itu adalah bahagian yang sama.
Contoh jika nombor besar, angka yang mula menunjukkan bahagian yang sama. Contohnya, angka mula-mula dia menunjukkan bahagian sama. Contohnya, C447 dan C440. Nombor depan dia ialah nombor 4. Sama kan? 44. Jadi, ini menunjukkan nombor siri 4. Ya. Nombor siri 4 ini adalah dari bahagian yang sama. So, kalau kita lihat lita ini, nombor siri 4 adalah bahagian pugak dalam TV. Dalam lita TV ini sebenarnya ialah sebahagian lita TV, bahagian pugak. Sebab kita dalam English, pugak itu ialah vertikal. Kat sini dia tulis dalam bahagian vertikal. So, dia bermula daripada nombor 4. Jadi, bila kita lihat pada PCB lita TV yang sebenar, nombor yang bermula daripada 4 adalah bahagian pugak. Okey. Okey, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ialah contoh lita penguat pada gambar rajah 3. Okey, pada gambar rajah 3 ni ialah papan lita penguat. Maknanya daripada PCB lah, lita tercetak. Kemudian gambar rajah 4 ialah lita skematik penguat. Daripada lita tercetak, yang ini ialah lita tercetak, kita jadikan dia, kalau dalam lita, awak punya lita skematik, ini dia. Dia telah daripada lita tercetak ditukar kepada lita skematik. Jadi kat sini kita boleh tentukan mana bahagian masukkan, mana bahagian keluaran sebab dia dah tulis daripada lita tercetak ini input, ini output. Jadi dekat lita skema, ini input dia bermula daripada komponen C1. Okey, output dia dekat komponen C2. Jadi nombor komponen pada lita tercetak juga menunjukkan bagaimana tempat permulaan lita. Okey. Maknanya C1 dan R1 adalah komponen mula-mula dalam lita. Jadi kalau kita nak tentukan di mana punca masukkan dan keluaran, kita dah nampak jelas. Ya. Biasa kalau dalam lita-lita projek macam ni, kita akan tulis di mana, kita akan label di mana masukkan dia, di mana keluaran dia, di mana pun dimasukkan bekalan dia, di mana bumi dia, semua dia dah tunjuk. Okey, seterusnya suntikan isyarat. Okey, sebab yang menggunakan teknik surahan tu ada dua. Okey, sekarang kita pergi kepada suntikan isyarat di mana gambar rajah 5 lita kawasan penguat audio. Sini ialah lita kawasan penguat audio. Apabila kita pasti bahagian penguat kuasa keluaran rosak, kita tidak perlu mengesan kerosakan di bahagian RF dan IF. So ini bahagian IF, RF kita dah tak perlu cek atau uji pun kat situ sebab kita tahu lita tak ada bunyi. So tak ada bunyi mestilah di bahagian penguat audio. Teruskan dengan mengesan bahagian penguat audio. Okey, seterusnya kita menggunakan teknik surihan atau suntikan isyarat adalah cara yang tepat untuk mengesatkan kerosakan di bahagian penguat audio. Jadi peralatan yang kita gunakan ialah seperti osiloskop. Kita akan gunakan osiloskop. Kemudian pejana audio. Kita akan gunakan pejana audio. Dan mestilah bekalan kuasa. Biasa bekalan kuasa tu dia dah ada dekat peralatan tersebut. Alright, seterusnya langkah-langkah untuk melakukan teknik surihan. Ada 3. Pertama, tentukan bahagian-bahagian dalam kawasan penguat seperti dalam gambar rajah 6 tadi. Kemudian, yang ketiga, tentukan bekalan voltan pada nilai yang betul dan bekalan kepada lita. Perhatikan arus bekalan tidak menunjukkan arus lampau. Okey, semasa awak ukur voltan bekalan, pastikan tiada arus tinggi lah dekat bahagian lita tersebut. Yang ketiga, tentukan keluaran pejana pada aras yang sesuai dan frekuensi biasa kita gunakan untuk bahagian audio adalah 1 kHz hingga 1 kHz. Daripada 400 hingga ke 1 kHz frekuensi yang biasa kita gunakan. Okey, seterusnya. Kemudian kita boleh mulakan dengan menyemak di bahagian keluaran iaitu bermula dari speaker jika ada atau gunakan osiloskop sebagai alat pengesan keluaran. Okey. Jadi kita akan inilah gambar rajah 6, gambar rajah blok bahagian penguat kuasa keluaran ni yang kita dah kata tadi, kita dah syak bahagian audio. So mula-mula kita akan
semak kefungsian atau kita akan uji kefungsian speaker sama ada kita gunakan multimeter ataupun penjana isyarat. Okey. Kemudian yang kedua, jika speaker berada dalam keadaan baik, kita terus pergi ke bahagian penguatkuasa. Di sini, kita terus pergi ke bahagian penguatkuasa. Okey, jika bahagian ini normal, kita alihkan probe penjana, masukkan ke pemacu. Kat sini, 3. Inilah masuk ke pemacu. Okey, semasa di sini, kita perhatikan keluaran dia. Jika isyarat dia normal, kita boleh terus menguji pada masukkan litar tone di sini. Okey, kita uji pada litar masukkan tone. Okey, dekat litar tone ni dia terdiri daripada litar penapis. Mungkin ada sedikit susutan jika pelaras tone diubah. Jika litar ini rosak, keluaran menjadi rendah atau tone tidak boleh dilaras. Okey, jika litar ini normal, suntikkan isyarat terus kepada yang sini, ke bahagian perapa penguat. Untuk mendapat keluaran tanpa erotan, level keluaran penjana harus diturunkan. Kerana jika litar ini normal, isyarat keluaran jadi maksimum. Titik ujian boleh dikenakan selepas itu sebelum pemuat C5. Okey, kalau sini normal, kita boleh uji dekat sini, dekat kawalan bahana. Okey. Maknanya kalau kita dah uji speaker, katalah speaker normal, kita boleh terus pergi ke bahagian seterusnya. Kalau bahagian ni normal, terus peringkat seterusnya. Kalau dia masih normal, pergi ke terus peringkatnya untuk kita kesan kerosakan. Ataupun ini kalau kita uji daripada keluaran. Kalau kita uji daripada masukan, kita boleh uji daripada yang nombor 5 ni. Okey, kita uji nombor 5. Jika normal, kita pergi uji nombor 4. Jika normal, kita pergi uji nombor 3. Kemudian kita uji dekat sini tak normal. Maknanya, bagaimana yang rosak. Kalau kat sini tak ada keluaran, bermakna peringkat penguatkuasa yang rosak. Contoh dia macam itulah. Okey, kita akan nampak lebih jelas bila kita buat amali nanti. So, bila lepas PKPB, maknanya tahun depan lah baru kita boleh buat amali untuk benda ni. Okey, jadi kalau kurang jelas, awak boleh tanya semasa kelas online nanti. Okey, ini contoh tadi macam mana kita uji kefungsian speaker menggunakan multimeter. Okey, dan ini tadi langkah-langkah yang telah saya terangkan. Awak boleh baca. Semuanya ada 5 langkah. Berapa langkah tadi? Ada 6. Okey, jadi seterusnya langkah ini boleh kita ringkaskan. Langkah yang kita buat tadi boleh kita ringkaskan melalui catat alih seperti di bawah. Memula uji speaker. Kalau speaker okey, maknanya kita kena uji penguatkuasa. Kalau tak okey, tiada bunyi, maknanya uji kerintangan dalam litar. Tengok catat alih. Okey, lepas kita uji penguatkuasa, kalau tak normal, kita pergi uji voltan. Kemudian lepas uji voltan, kita uji kerintangan dalam litar. Lepas tu baru kita boleh buat baik pulih. Okey, katalah penguatkuasa ni berada dalam keadaan baik, kita pergi ke bahagian pemacu. Katalah pemacu dia tidak normal, tak okey, tak ada bunyi kat situ, kita kena pergi uji voltan dulu. Lepas tu kita uji kerintangan litar, kemudian baru kita buat baik pulih. Kalau bahagian pemacu okey, pergi seterusnya ke litar tone. Katalah litar tone tiada keluaran, kita kena juga buat proses sama, uji voltan, uji kerintangan, kemudian baru kita buat pembaikan. Okey, kalau litar tone ni berada dalam keadaan okey, baru kita pergi ke pra penguat. Jika pra penguat tidak normal, barulah kita buat 3 langkah ni. Uji voltan, uji kerintangan dalam litar, kemudian barulah kita buat pembaikan. Itulah catat alih dia. Untuk awak mengesan kerosakan kat situ. Kalau kat sini, saya rasa lebih jelas catat alih ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik yang ketiga, iaitu teknik ukuran voltan, di mana dilakukan bila kita sudah tahu bahagian kerosakan itu kat mana. Dan teknik ukuran voltan semestinya kita menggunakan multimeter julat volt. Okey, voltan biasa kita akan uji bahagian bekalan voltan dulu.
Katalah voltan masukkan 12 volt. Kata voltan masukkan 12 volt, kita uji ada, bermakna bahagian bekalan okey. Alright, contoh dalam litar gambar rajah 9 ni, bekalan masukan dia ialah 12 volt. Kemudian seharusnya di R1 dan R3 bacaan dia pun 12 volt juga. Okey, bila dia berada kat normal, R1 dan R3 mesti bacaan 12 volt. Okey, langkah seterusnya, kalau kat situ normal, kita terus ukur komponen di sekitar Q1. Okey. Alright, seterusnya, untuk menganalisa voltaj yang diukur, kita harus tahu voltaj normal litar tu. Okey. Voltaj normal dalam litar tu, contoh semasa litar berada kat normal, kita mesti tahu dekat voltan masukkan dekat kolektor, C ialah kolektor, voltan dia normal ialah 5.5 volt. Untuk base, voltan normal dia VB ialah 2.5 volt. Untuk pengeluar atau emitter, voltan normal dia 1.7 volt. Jadi awak kena tahu voltan normal pada kaki transistor, kolektor berapa, voltan kolektor berapa. Voltan kolektor normal 5.5. Biasa ni dia bagi voltan rujukan. Dia dah bagi siap-siap pada litar skematik awak. Voltan base 2.5 volt dan voltan emitter dia ialah 1.7 volt. Jadi di sini kita boleh menganalisa kerosakan sekitar komponen dan jenis kerosakan bila kita tahu voltan normal. Okey, contoh satu, kalau kita lihat untuk gambar rajah 9 tadi. Okey, contoh satu. Jika voltan C dia, voltan kolektor dia 0.1 volt. Okey, jika voltan C dia 0.1 volt, komponen mana dan apakah jenis kerosakannya? Jawapan dia R3 terbuka. Okey, R3 terbuka. Maknanya tiada bekalan sampai ke pemungut kalau awak rujuk litar tadi. Okey. Alright. Contoh yang kedua. Awak boleh sama juga rujuk dekat litar nota awak dekat surat 24. Okey, contoh 2. Untuk contoh 2, jika voltan kolektor dia 11.8 volt. Okey. Jika voltan 11 dia 8 volt, maknanya voltan dia tak normal kan? Sepatutnya voltan normal dia ialah 12 volt. Voltan normal dia ialah voltan kolektor normal 5.5 volt. Jadi voltan dia tinggi kat situ. Kenapa voltan tinggi dekat 11.8 voltan dekat kaki kolektor? Sepatutnya 5.5 volt. Apakah kerosakan yang berlaku? Okey, jawapan dia R1 terbuka atau sambungan antara kolektor dan emitter Q1 terbuka ataupun R4 terbuka. Awak boleh rujuk litar lah. Ya. Kalau voltan dekat kolektor tu tinggi, bermakna voltan kolektor dia jadi 11.8 volt. Sebab apa? Bermakna sama ada R1 terbuka ataupun sambungan Q1 kolektor emitter terbuka ataupun R4 dia terbuka. Okey, seterusnya tengok situasi contoh 3. Jika voltan pada base ialah 0.1 volt dan sedangkan voltan normal dia ialah 2.5 volt. Bermakna sambungan antara base di antara base di Q1 pintas. Maknanya isyarat terus ke bumi ataupun R1 terbuka. Contoh 4, jika voltan emitter 0 volt sedangkan voltan normal emitter ialah 1.7 volt. Bermakna jawapan dia sama ada C2 terpintas ataupun emitter Q1 terbuka. Itulah cara-cara kita nak mengesan kerosakan. Okey, benda ni kita akan lebih nampak dan lebih jelas bila kita buat amali. Ini secara teori. Secara teori, kalau voltan dekat emitter tak normal 0 volt, apa kerosakan yang berlaku? Ya, ini kita boleh rujuk pada litar gambar rajah 9. Okey, seterusnya kalau
Okey, kalau untuk litar bagi bahagian litar sepadu ataupun litar IC, sukatan voltan sangat penting jika bahagian ini dijangka rosak. Kerana dalam litar sepadu tidak semestinya kalau IC tu, kita nak kata IC tu rosak, tak semestinya kerosakan dia pintas atau terbuka. Dia bergantung kepada voltan yang masuk. Katalah dekat kaki satu, voltan kaki nombor berapa yang untuk voltan masukkan. Katalah kaki nombor 8 ialah di mana IC mendapat punca masukkan voltan bekalan pada kaki nombor 8. Kalau pada kaki nombor 8 awak ukur dah kosong volt dekat situ, tidak bermakna IC awak rosak. Kemungkinan komponen sekitar dia rosak. Tapi kalau awak ukur dekat kaki masukkan IC tu, ialah tadi masukkan bekalan dia dekat kaki nombor 8 katalah. Dekat kaki nombor 8 ada bacaan voltan 12 volt. Tapi dekat kaki keluaran dia, dekat kaki nombor katalah kaki keluaran dia nombor 2, dekat kaki keluaran nombor 2 tak ada. Tak ada, dekat kaki keluaran tak ada voltan keluaran, kosong volt. Bermakna barulah kita boleh katakan IC awak rosak. Okey, katalah masukkan bekalan voltan kaki nombor 2. Kaki nombor 2 ada 12 volt. Kaki keluaran, kaki nombor 8, kosong volt. Tu awak boleh kata IC awak rosak. Tapi kalau dekat voltan masukkan kat kaki nombor 2 tak ada bekalan, dekat kaki nombor 2 dia still kaki nombor 2 dah kosong volt, bermakna bukan IC yang rosak. Komponen sekitar IC yang rosak. Sama ada sambungan ataupun komponen yang rosak. Tu awak kena faham. Okey? Okey, seterusnya kita pergi teknik kaedah mengesah kerosakan yang ketiga, mengukur rintangan dalam litar. Biasanya kalau kita mengukur rintangan dalam litar, kita akan menggunakan peralatannya ialah multimeter julat ohm. Mesti multimeter julat ohm, dan semasa kita hendak mengukur rintangan dalam litar, kita mesti offkan peralatan tersebut. Sebab bila kita menggunakan meter ohm, peralatan nak mengukur rintangan ataupun keterusan dalam litar, kita kena off. Kita kena off peralatan tersebut. Okey, cara ini dibuat untuk komponen yang boleh ditentukan kerintangannya seperti rintangan, diod, transistor, kapasitor dan sebagainya. Dan juga laluan. Laluan ni ialah sambungan antara komponen ke komponen yang lain. Itu kita boleh guna multimeter julat ohm untuk mengukur keterusan atau menguji kerintangan. Dan cara macam mana kamu nak uji komponen saya terangkan pada kompetensi 1 itu. Kalau nak tentukan rintangan terbuka macam mana, diod rosak macam mana, kapasitor macam mana, transistor macam mana, saya terangkan. Jadi awak kena rujuk baliklah awak punya nota kompetensi 1. Okey, teknik seterusnya yang terakhir, yang ke-5, iaitu teknik mengesahan cara fizikal, di mana awak boleh melibatkan beberapa jenis deri yang ada pada kita. Di antaranya deri pandang atau lihat, dengar, hidu dan rasa ataupun sentuh. Rasa ni bukan rasa dengan lidah, rasa dengan jari awak. Okey. Alright, jadi kalau kita lihat pandang dan lihat, cara pandang dan lihat ni, kita perhatikan komponen atau papan litar PCB awak tu, bahagian sama ada baik atau sama ada baik, terbakar, longgar, patah dan sebagainya. Contoh fuse, kita lihat, kalau kita nak tahu dia rosak, bila kita lihat dengan mata kasar kita pun kita nampak dia terputus kat dalam bahagian fuse tu. Kalau yang jernih tu kan. Kalau tak, awak kena ukur lah menggunakan multimeter julat ohm. Kalau fuse terbuka, maknanya terputus sambungan dia, bacaan pada meter ohm infinity. Okey, kemudian awak boleh lihat jika ada kesan berasap atau spark pada litar awak ataupun kesan terbakar. Awak boleh lihat pandang dan lihat. Kemudian seterusnya, deria dengar dan hidu. Maknanya kita boleh dengar jika komponen terbakar atau sparkling, kita dapat lihat dengan mata kasar. Tak boleh lihat dengan mata kasar, kita boleh dengar ataupun kita boleh bau. Kalau komponen tu terbakar ataupun komponen tu meletup, kita boleh dengar. Atau dia spark pun kita boleh dengar. And then kita boleh bau. Contoh macam awak periksa amalia itulah kan. Awak punya kapasitor meletup. Yang kita boleh dengar kan, dia bunyi meletup, kita boleh nampak, dan kita boleh bau kesan terbakar tu. Okey, seterusnya rasa. Rasa ni ialah kita daripada pandangan kita,
Selain dari kita pandang, selain kita boleh juga guna dera rasa. Sama ada kita nak rasa komponen tu terpatah ataupun longgar, kita boleh rasa dengan jari kita. Kalau sama ada ia panas, ya, lepas terbakar tu awak nampak dia berasap itu, awak boleh touch dengan jari awak. Dan kena hati-hatilah. Kalau bawatan kat situ bawatan rendah, awak boleh touch. Kalau bawatan tinggi, tak boleh. Okay? Awak boleh rasa dia panas ataupun tidak. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya untuk slide kali ini, slide kedua untuk kaedah mengesan kerosakan. Bagaimana kaedah mengesan kerosakan dan cara-cara dia. Okey, seperti biasa slide terakhir kita ada soalan. Ada 2 soalan kat situ, jadi awak kena jawab dua soalan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan simptom? Okey, dekat slide mula-mula tadi saya dah terangkan. Kemudian nyatakan 5 kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan kerosakan. 5 kaedah tadilah yang saya nyatakan. Apa dia? Mengesan simptom, suntikan, surihan dan suntikan, mengukur voltan, mengesan kerintangan, dan yang kelima menggunakan dunia fizikal. Okey, ada 5 benda tu awak jawab. Okey, saya rasa kalau ada apa-apa soalan yang kurang jelas, kita boleh bincangkan dalam grup kelas online kita nanti. Okey, sekian, terima kasih.